Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Zuzari bin Muhammad Zani, merupakan pelajar di UTHM Baik Raja Johor, mengambil diploma profesional imam bagi pengambilan kohort ketiga. Jadi pada hari ini saya ingin membawa kepada para penonton sekalian untuk mengenali sedikit tentang kitab tafsir Jalalain karangan Al-Mahalli dan Suyuti. Jadi pertama sekali saya ucapkan terima kasih dulu kepada yang menonton dan juga kepada yang mengajar saya, yang memberikan inspirasi kepada saya, iaitu Ustazah Dr. Nur Zainatul Nadra Zainul. Jadi kita teruskan pengenalan pada kitab ini. Jadi pendahuluan kitab ni bermaksud Jalalain ni merujuk kepada dua penulis ataupun dua pengarang. Okey, satu yang kita kenali ataupun panggilannya As-Suyuti dan satu lagi Al-Mahalli lah. Al-Mahalli dulu waktu baru As-Suyuti. Jadi di sini kita ada menunjukkan sampai mana karya ada, karya penulis pertama di mana, karya penulis kedua di mana. Begitu. Okey. Boleh rujuk pada bahagian slide. Kemudian ini adalah biodata pengarang yang pertama. Biodata pengarang yang pertama adalah Al-Mahalli. Okey. Dia dikarang oleh Muhammad bin Ahmad Al-Mahalli yang lahir sekitar tahun 791 Hijrah sehingga 864 Hijrah, dan juga pengarang kedua adalah Abu Al-Fadl Abdul Rahman bin Abu Bakar bin Muhammad Jalaluddin As-Suyuti yang lahir pada 849 Hijrah sehingga 911 Hijrah. Jadi ini adalah nama penuh, disertakan nama penuh bagi penulis yang pertama, iaitu Muhammad bin Ahmad Al-Mahalli adalah Al-Imam Jalaluddin Abu Abdullah Muhammad bin Syihabuddin Ahmad bin Kamaluddin Muhammad bin Ibrahim bin Ahmad bin Hashim Al-Abbasi Al-Ansari Al-Mahalli Al-Qahiri Al-Syafi'i. Jadi dia lahir dekat Kairo, Mesir pada bulan Syawal, dan juga dikaitkan nama dia Al-Mahalli kerana tempat kelahiran, bandar kelahiran. Kemudian biodata pengarang kedua yang tadi kita kenali sebagai As-Suyuti adalah nama penuh ialah Al-Hafiz Abdul Rahman Ibnu Al-Kamal Abi Bakr bin Muhammad bin Sabiq Al-Din Ibnu Al-Faq Utsman bin Nazir Al-Din Al-Hamam Al-Khudairi As-Suyuti. Jadi sebab itulah dia ada As-Suyuti kat situ. Dia ni lahir pada bulan Rejab di Mesir juga, di Asyut. Okey. Jadi dia ada nama panggilan lain lah, terkenal dengan As-Suyuti. Dia juga dipanggil dengan Ibnu Kutub sebab mendedikasikan kehidupan dia lebih kepada mencari ilmu dan mengajarkan ilmu. Okey. Jadi dia ada suatu mengarang ketika berumur 40, dan dalam riwayat-riwayat ada katakan dia mengarang sampai 300, ada yang mengatakan sampai 600 buah kitab. Iaitu dalam jangka ataupun tempoh selama 22 tahun. Sedikit yang untuk kita kenalan ni, As-Suyuti adalah sebenarnya pengarang kedua ni menyambung penulisan pengarang pertama kerana pemergian Al-Mahalli daripada dunia, meninggal dunia. Jadi desakan ataupun dorongan daripada masyarakat ketika itu yang menyebabkan As-Suyuti mengambil alih ataupun menyambung, bukan mengambil alih, dia lebih kepada menyambung penulisan tafsir Jalalain ni untuk menghabiskan. Okey. Jadi dekat sini As-Suyuti terkenal juga dengan kitab-kitab panggilan kitab lain, karangan daripada kitab lain seperti Al-Itqan fi Ulumil Quran dan juga tafsir Al-Bad Al-Mansur. Okey. Sekadar menyebut beberapa lah, ada banyak lagi karya dia. So latar belakang kitab tafsir Jalalain. Kita pergi pada latar belakang kitab tafsir Jalalain. Sebab. Jadi sebab perkara-perkara yang berlaku pasti ada sebab dan tujuan lah, seperti mana Al-Quran dikumpulkan juga disebabkan sebab-sebab takut dia hilang untuk tatapan ataupun generasi yang seterusnya, kan, walaupun tidak berlaku pada zaman Nabi Muhammad SAW. Jadi kita tafsir Jalalain juga di sini saya sertakan poin dia ataupun dia punya punca. Antara punca utama ada dua. Satu adalah kerana budaya asing yang masuk ke
masyarakat Arab pada ketika itu. Dan juga satu lagi bahasa. Tadi budaya, yang ini pula bahasa. Jadi ramai sangat orang yang bukan Arab masuk dalam kalangan orang Arab sehingga mempengaruhi orang Arab itu daripada sudut budaya dan dari sudut bahasa, yang akhirnya menyebabkan dia orang tak dapat memahami dengan sebenar-benar tafsiran Al-Quran itu bagaimana. Begitu. Sebab Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab. Jadi untuk menafsirkan, dia tafsir dia tak sama dengan terjemah bahasa je kan. Tapi untuk memberikan makna sebenar kepada sesuatu ayat itu, kita kena mahir dalam bahasa, terutamanya bahasa Arab. Jadi sebab itulah tafsir jalan lain ni diadakan. Tujuan ni itulah. Okay. Kemudian metodologi ataupun cara-cara ataupun kaedah yang ada di dalam kitab ini menggunakan dia berada dalam kategori kitab tafsir birra'yi, yang maksudnya birra'yi ini kitab tafsir yang mempunyai pandangan ataupun pendapat penulis. Okey. Ijtihadlah dia berpandukan kepada Al-Quran dan Sunnah. Jadi bila dia dah baca, dia ambil faham, kemudian dia tulis dia punya pemahaman terhadap ayat-ayat Al-Quran lah, jika dia tafsir Al-Quran. Okey, jadi penafsiran seperti ini dipanggil tafsir ar-ra'yi ataupun tafsir ar-ra'yi. Okey. Jadi dalam setiap kitab tafsir dia ada dua cara-cara penafsiran yang saya sertakan kat sini. Poin dia adalah tahlili ataupun secara mudah nak faham kan. Ada tahlili adalah secara terperinci, iaitu macam saya sebut tadi lah. Kerana kemunculan tafsir jalan lain dia daripada sudut bahasa, daripada sudut sebab turun ayat yang kita panggil asbabun nuzul, daripada ijaz balaghah dan sebagainya. Okey. Jadi itu tahlili, terperinci lah maksudnya. Okey. Tafsir secara terperinci. Dan kedua adalah ijmali, iaitu tafsir secara ringkas, yang mana kaedah tafsir seperti ini sesuai digunakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Bukan sesuai digunakan, maksudnya tafsir seperti ini mudahlah untuk segenap golongan masyarakat keseluruhannya untuk memahami akan isi Al-Quran. Dia tidak panjang lebar, dia secara ringkas sahaja mengambil kepada ibrah ataupun pengajaran ayat-ayat Al-Quran itu sendiri. Okey. Jadi kat sini saya dah sertakan apa poin dekat slide secara tahlili dan juga secara ijmali. Jadi ini adalah contoh ayat-ayat yang telah pun ditafsirkan oleh Al-Mahalli dan As-Suyuti lah. Okey, ini mengambil daripada surah Al-An'am ayat 65. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul huwal qadiru ala an yab'atha 'alaikum 'adzaban min fawqikum aw min tahti arjulikum aw yalbisakum syi'an wa yudhiqa ba'dakum ba'sa ba'd. Unzur kaifa nusarriful ayati la'allahum yafqahun. Sadaqallahul azim. Jadi yang bermaksud, katakanlah, dialah yang berkuasa menghantar kepada kamu azab siksa, yakni bala bencana, dari sebelah atas kamu atau dari bawah kaki kamu, atau ia menjadikan kamu bertentangan dan berpecah belah, berpuak-puak, dan ia merasakan sebahagian daripada kamu akan perbuatan ganas dan kejam sebahagian yang lain. Perhatikanlah bagaimana kami menjelaskan ayat-ayat keterangan yang menunjukkan kebesaran kami dengan berbagai cara supaya mereka memahaminya. Okey. Ini adalah tafsiran secara asbabun nuzul ataupun sebab turun ayat. Dikatakan Nabi Muhammad SAW begitu prihatin terhadap umat dia supaya tidak akan berlaku perpecahan. Tetapi seperti mana yang telah ditafsirkan ataupun telah diterjemahkan dalam ayat ini, sebenarnya untuk melihat akan kekuasaan Allah SWT nak menerangkan ayat-ayat dia, kenapa berlakunya ada penindasan dan sebagainya. Jadi dia tetap berlaku. Okay. Kemudian seterusnya, contoh ayat diambil daripada surah Al-Baqarah ayat 96, iaitu kalimah lau yang saya tandakan merah di situ. Dihuraikan daripada aspek bahasa atau morfologi. Okey, dengan kata yang seerti ataupun kata yang sama maksud. Contohnya macam jika dalam bahasa Malaysia kita nak fahamkan dalam bahasa Melayu, nak fahamkan baling dengan lempar, baling dengan lempar lebih kurang sama, kan? Macam itulah kata seerti. Baling, lempar lebih kurang sama. Jadi saya bacakan sikit ayat dia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa la tajidannahum ahrasan nasi 'ala hayatin wa minal ladzina asyraku
yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfa sanati wa ma huwa bimuzahzihi minal azabi ay yu'ammar wallahu basirun bima ya'malun. Sadaqallahul azim, yang bermaksud demi sesungguhnya engkau wahai Muhammad akan dapati mereka itu setamak-tamak manusia kepada hidup, yakni yang lanjut masanya, dan lobanya mereka kepada hidup itu melebihi loba orang-orang kafir musyrik. Tiap-tiap seorang dari mereka suka kiranya ia boleh hidup 1000 tahun, padahal umur yang panjang yang demikian tidak akan dapat melepaskan dari azab yang disediakan oleh Allah. Dan ingatlah Allah sentiasa melihat akan apa yang mereka lakukan. Okay, jadi contoh ayat kedua dia ambil tafsiran daripada tafsir Jalalain daripada sudut bahasa, aspek bahasa. Kemudian contoh ayat ketiga adalah daripada surah Al-Baqarah ayat ke-38. Fa imma yang telah ditandakan merah itu dihuraikan dari aspek bahasa, iaitu dari asal perkataan sebenar. Tadi perkataan seerti, ini perkataan sebenar. Okey. Saya bacakan sikit ayat dia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul nahbitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud, kami berfirman lagi, turunlah kamu semuanya dari syurga itu. Kemudian jika datang kepada kamu petunjuk dariku, yakni melalui rasul-rasul dan kitab-kitab yang diturunkan kepada mereka, maka sesiapa yang mengikuti petunjukku itu, nescaya tidak ada kebimbangan dari sesuatu yang tidak baik terhadap mereka, dan mereka pula tidak akan berduka cita. Okey. Jadi ini adalah secara contoh kepada ijmali lah. Kat bawah tu saya nyatakan secara point dia ataupun perkataan. Seperti mana yang saya cakap, nak mudah faham, ijmali adalah secara ringkas. Jadi contoh ayat secara ringkas seterusnya mengambil kepada surah Al-Baqarah. Dia ada 5 ayat sebenarnya daripada surah Al-Baqarah, tapi saya sertakan kat sini ayat kelima saja. Okey. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Sadaqallahul azim, yang bermaksud mereka itulah yang tetap mendapat petunjuk dari Tuhan mereka dan mereka lah orang-orang yang berjaya. Jadi jelas ayat ini tidak ditafsirkan menurut aspek bahasa, menurut aspek sebab turun ayat, semua tak ada. Hanya ditafsirkan untuk mengambil ibrah daripada ayat itu saja. Pengajaran ayat yang mudah untuk difahami segenap lapisan masyarakat. Jadi seperti mana kitab-kitab tafsir kebanyakan, ada juga dan kitab tafsir yang lain ni mengalami kritikan. Okey, mengalami kritikan. Jadi kitab tafsir yang lain ni mendapat kritikan kerana berbeza pendapat lah biasanya, pandangan kan. Para mufassir kebiasaannya ada yang berbeza pandangan. Okey, ini saya sertakan salah satu saja contoh daripada sebab kenapa kitab tafsir yang lain mendapat kritikan, iaitu tafsiran daripada Suyuti dan juga Al-Mahali lah, penulis kepada penulis kepada kitab tafsir jalan lain ini adalah mentafsirkan tentang sifat wajib bagi Allah ataupun sifat 20. Okey. Jadi kat sini saya ambil daripada surah Baqarah ayat 115. Saya bacakan sedikit. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walillahil masyriqu wal maghrib fa'inama tuwallu fathamma wajhullah innallaha wasi'un alim. Sadaqallahul azim, yang bermaksud, dan Allah jualah yang memiliki timur dan barat, maka ke mana sahaja kamu arahkan diri ke kiblat untuk menghadap Allah, maka di situlah arah yang diredainya. Sesungguhnya Allah Maha Luas rahmatnya dan limpah kurnianya, lagi sentiasa mengetahui. Okey. Jadi penafsiran wajah Allah dalam ayat ini ditafsirkan dengan kiblat yang diredainya. Okey. Ini kiblat yang diredainya. Jadi kat sini ada juga ayat ni juga berkait rapat dengan seorang kisah para sahabat yang berdakwah kepada seorang pemerintah zalim pada ketika itu kan. Tapi apabila dia nak dihukum bunuh lepas solat sunat, akhirnya dia membacakan ayat ini apabila dia dipalingkan daripada kiblat lah. Arahannya untuk memalingkan dia daripada kiblat supaya dia tidak dapat connection ataupun hubungan dengan Allah SWT itu.
Jadi sebab semayang kan ada kiblat. Kayak gitu. Tapi bila dipalingkan, dia membaca ayat ini. Ini antaranya jugalah. Jadi di situ antara pengaruh yang membawa kepada maksudnya kiblat yang diredai itu. Tafsiran dia menjadi begitu. Tapi untuk para mufassir lain ada penafsiran lain lah tentang ayat ini. Okey. Jadi sekian saja. Secara beringkas kita telah berkenalan dengan kitab tafsir Jalalain. Jadi antara yang kita boleh ambil pengajaran adalah ada sesuatu isu ataupun sesuatu masalah ataupun pertanyaan ataupun soalan yang perlu dijawab dengan kaedah yang panjang tadi terperinci, iaitu tahlili. Kita boleh lihat para ilmuwan dekat Malaysia lah, khususnya macam Dr. Zul kan, Dr. Zulkifli, dia bila ngulas tu panjang kan. Jadi ada juga yang perlu dijawab hanya sekadar pendek tetapi mampu untuk difaham segenap lapisan masyarakat. Dia pun ada contoh-contoh banyak juga para ilmuwan yang ada dekat Malaysia contoh. Tapi pengajaran yang kita boleh ambil sebenarnya di antaranya yang boleh diambil daripada kitab tafsir Jalalain ini adalah kritikan yang dilemparkan kepada mufassir tersebut. Okey, jika diorang ni yang mendedikasikan kehidupan diorang dengan ilmu pun adanya berlaku kritikan, adanya berlaku semak dan imbang lah kan. Ini kan pula kita. Jadi jangan kita merasakan diri sentiasa betul dan sebagainya. Teruskan berjuang mencari ilmu dan memperbaiki diri. Itulah yang sentiasa disarankan ataupun yang telah ditunjukkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, para tabi'in, dan sehinggalah kepada yang mengikuti mereka daripada semasa ke semasa, sentiasa ada memperbaiki diri. Okey. Jadi sekian saja daripada saya, Muhammad Zarif, Muhammad Zani. Terima kasih kepada yang menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.